Dalam kitab Injil, kitab Taurat tu memang dah sebut Allah tu akan turun ke bumi. Tapi tu yang mereka salah orang. Nasib baik Nabi Muhammad tu, bukan nasib baik. Kenapa mereka tak boleh terima Nabi Muhammad tu adalah Tuhan? Puak-puak Nasrani. Sebab Nabi Muhammad tu dah orang tahu semua dah, kata dah. Tidak ada kemaluan. Kalau tidak ada kemaluan, kalau Nabi Muhammad tu lelaki, dah lama dah puak-puak Nasrani terima Nabi SAW. Tapi puak-puak Nasrani dia tahu Nabi tu tak ada kemaluan. Jadi macam mana dia boleh kahwin dengan Maryam dan lahirnya Isa AS? Kalau Nabi Muhammad tu lelaki, selesai masalah. Yang saya bawa berbeza 180 darjah. Beza dia kat mana? Beza dia Allah itu adalah nama semata-mata. Dan yang menjawat jawatan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beza Jadi kalau macam tu, saya ni kata Nabi Muhammad tu Tuhan. Ya, Nabi Muhammad itulah Tuhan. Yang Rasul-Rasul 24 orang selain daripada baginda yang sebut dalam Quran tu seperti mana yang kata-kata orang faham. Cara buat senang saja. Mula-mula sekali mengucap 2 kalimah syahadah 3 kali. 3 kali. Duduk diam-diam, tak mengucap dalam hati pun boleh, nak bunyi bunyi sikit-sikit, bisik pun boleh, nak cakap kuat pun boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah tu, kamu bayangkan yang kamu mengucap tu depan saya. Kemudian ucap 2 kalimah syahadah yang kedua, kamu bayangkan yang depan kamu tu adalah ketua segala wali. Nama dia Abdul Qadir Jailani. Kemudian syahadah yang ketiga kali, kamu bayangkan depan kamu tu Nabi SAW. Boleh tak? Senang ya. Masa tu jin tadi tu dah tak boleh buat apa dah. Nak lari tak boleh, nak terkencing tak boleh, nak terberak tak boleh. Umpama macam tu, dah terpaku. Jadi masa tu juga kamu ambil botol sihat yang kosong macam ni, tak kira lah yang zaman dulu ke, zaman kemudian ke, tapi kena botol sihat lah, tak boleh botol lain. Jangan buat label dia ni. Ni kamu pandang dengan mata hati, yang buat tu adalah kamu, adalah saya. Tukar diri kamu tu adalah jadi Suhaini Muhammad. Kalau tak boleh juga, susah. Aku ni perempuan, macam mana nak pergi tukar Suhaini Muhammad yang lelaki tu? Aduh, kan lain pula jadinya. Awak bayangkan di sebelah kanan ke, di sebelah kiri awak ke, saya ada dengan awak. Ni muka saya yang handsome ni. Yang handsome gagah besar ni duduk sebelah awak ataupun berada di sisi awak lah, tak kira lah. Macam tu. Kemudian awak bayang semua jin yang awak nak tangkap tadi keliling ni. Jin mana-mana dia ada, tapi ada yang jahat. Memang jin tu semua jahat. Ada yang membuat gangguan. Dalam rumah ke, dalam apa ke, awak ambil, awak bayangkan dia ni akan masuk dalam botol ni, dan awak teriak, masuk! Jadi untuk kes ni, dah masuk macam tu, tutup cepat-cepat. Tutup botol cepat-cepat. Kalau terbuka pun dia tak lari dah, dia duduk dalam tu. Tak payah nak tutup cepat tak cepat tu tak cerita lain lah. Tapi segera tutup. Kemudian yang sebelah ni pergi dalam bilik gelap ataupun ruangan yang gelap atau bubur dalam kotak, ambil gambar pakai telefon anda, boleh flash, tengok dalam tu ada apa. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, salam Patah Dalam. Nama saya Arif, ini isteri saya. Saya Mizatun. Kami menyokong ajaran Sihat, iaitu Allah ialah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW ialah Allah. Allah ialah nama kebesaran yang paling agung dan Nabi Muhammad itu adalah pemiliknya. Dan bila Nabi Muhammad itu ialah Tuhan, sudah tentu ia tiada anak, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tiada kemaluan. Fikir-fikirkanlah, sampai bila nak kena tipu? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Alisha.
Saya Nurul Safina. Saya Syarul. Saya Muhammad Akram. Saya Rafizah. Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Suhaimi Muhammad atau ajaran sihat. Saya bersetuju bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah itu sebenarnya kata nama. Ia tidak berjirim, tidak berjisim. Ialah nama tidak boleh lihat, tidak boleh disentuh, kecuali Tuhan mempunyai nama, mempunyai berat, mempunyai dimensi, tapi tidak pada nama, tidak mempunyai dimensi. Dan sesuailah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dinyatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis, sungguhnya Allah itu tidak bertempat, tidak berjirim dan tidak berjisim. Nabi Muhammad tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Muhammad tidak makan, tidak tidur. Apa yang dipertontonkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, macam makan, kahwin, tidur dan aktiviti manusia biasa, itu semuanya lakonan semata-mata. Sebenarnya Nabi Muhammad ni dia nak mengajak umatnya dengan mempertontonkan suri teladan yang paling sempurna daripada dirinya sendiri sebagai pencipta yang menciptakan manusia dan seluruh alam. Mana mungkin suri teladan yang paling baik, lengkap dan sempurna diajarkan oleh manusia yang sama diciptakan oleh Allah, melainkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Allah. Assalamualaikum. Saya Wadi. Saya menyokong ajaran sihat yang menyatakan Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Mana mungkin Muhammad itu Allah, ada kemaluan. Dalam surah Al-Ikhlas juga menerangkan Allah tidak. Assalamualaikum. Nama saya Azrul Izzuan bin Muhammad Yasin. Dan saya Muhammad Syarani bin Muhammad Zakaria. Okey. Kita nak bagi tahu ni. Nabi Muhammad ni Allah. Kenapa masyarakat Malaysia tak boleh menerima yang Nabi Muhammad itu adalah Allah? Allah itu adalah gelaran bagi Nabi Muhammad SAW dan dia tidak diberanak dan peranakan. Dalam surah Al-Ikhlas telah dinyatakan. Jika anda ingin mengetahui, boleh berjumpa dengan kami atau berhubung dengan kami di mana-mana. Kami sedia berjumpa dengan anda. Kami nak bantu, nak buka minda anda semua ni. Okey. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zulafiq dan ni kawan-kawan saya. Saya Ikmal Hafiz bin Muhammad Azlan. Saya Rizwan Fitri Jamaluddin. Saya Muhammad Asmullah bin Abdul Rahman. Kami ingin menyatakan kami menyokong ajaran Syiah yang menyatakan yang Allah itu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu tidak juga diperanakkan dan juga tidak dilahirkan. Nabi Muhammad SAW juga adalah induk bumi dan semua makhluk adalah cahaya nur baginda yang diseru Allah padanya. Dan saya juga berpegang bahawa Nabi Muhammad itu adalah pemegang pangkat bagi Allah. Ya. Sebab begitulah Nabi Muhammad tiada kemaluan. Ya. So korang boleh berfikir. Jadi yang dalam kitab Injil apa semua tu dia kata Tuhan Muhammad tu belum lagi. Dalam kitab Injil, kitab Taurat tu memang dah sebut Allah tu akan turun ke bumi. Tapi tu yang mereka salah orang. Nasib baik Nabi Muhammad tu bukan nasib baik. Kenapa mereka tak boleh terima Nabi Muhammad tu adalah Tuhan? Puak-puak Nasrani. Sebab Nabi Muhammad tu dah orang tahu semua dah, kata dah. Tidak ada kemaluan. Kalau tidak ada kemaluan, kalau Nabi Muhammad tu lelaki, dah lama dah puak-puak Nasrani terima Nabi SAW. Tapi puak-puak Nasrani dia tahu Nabi tu tak ada kemaluan. Jadi macam mana dia boleh kahwin dengan Maryam dan lahirnya Isa AS kalau Nabi Muhammad tu lelaki? Selesai masalah. Baik, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir,
Dan selepas dia wafat, Tuhan tu macam mana dalam keadaan yang macam mana tu? Sebab Muhammad bin Abdullah itu adalah Maha Tuhan. Betul? Muhammad Ibnu Abdullah. Jadi sebelum dia lahir ke dunia tu, sebelum dia dilahirkan, di mana? Dilahirkan maksud macam mana? Yalah, Muhammad Abdullah ni ada tarikh lahir. Dia ada waktu dia lahir. Dulu dia tak ada. Sekarang dia ada. Lepas tu dia ada. Lepas tu dia meninggal. Dia lahir macam mana? Dia lahir dia macam lahir mana? Sebagai manusia biasa, macam abang lahir, macam saya lahir. Daripada seorang ibu. Dia ada ayah. Salah bukan lagu tu. Ingat lagu tu lahir ikut keluar ikut dalam kain tu salah. Dia ada tiba-tiba. Okey, terima Ambil kasih. statement saya. Abang kata tadi Nabi Muhammad pun tidak ada kemaluan, betul? Abang kata tadi? Ya, pasti. Okey, baik. Terima kasih. Baik Ustaz, cukup saja. Bismillah. Okey, baik. Okey, ada soalan dari Ahmad Fairuz juga kepada Abang Suhaini. Kalau Nabi tak ada jantina, macam mana dia ada anak? Bukan anak Nabi semua tu, anak Khadijah radhiyallahu anha. Bukan anak Nabi. Kalaulah Maryam tu ada anak Isa AS tanpa bapa, maka kalaulah Khadijah tu ada anak tanpa bapa, mustahil. Tak mustahil. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan menceritakan bagaimana sihat enzim boleh digunakan untuk merawat pesakit yang terkena sihir dan juga sentau. Okey, caranya amat mudah. Anda hanya memerlukan 3 botol air sihat enzim, okey, dan juga peralatan lain seperti jarum, ya, jarum peniti, jarum tudung dan sebagainya. Okey, dan mesti ada perawat dan juga pesakit. Kaedah ni tidak boleh pesakit merawat pesakit, tak boleh. Okey, jadi apa yang kena dibuat ialah perawat hendaklah menjual botol ataupun tidak menjual pun tak apa. Ketiga-tiga botol ni mesti dibeli oleh pesakit. Okey, sama ada membeli menerusi perawat sebagai ahli kepada sihat atau beli secara online. Okey, cuma kena ada 2. Orang yang berubat dan orang yang diubati. Okay. Jangan orang yang sakit mengubati dirinya sendiri, tak boleh. Okay. Tak akan berjaya. Okay. Apa yang kena perlu buat, langkah pertama, ambil botol yang pertama, perawat. Orang yang hendak merawat, yang minum. Okay. Dia akan minum. Buat bulan puasa, dia minum. Habis 1 botol. Kemudian, botol ni, yang pertama, ya. Botol yang kedua, okay. Buka. Jari pesakit, jari telunjuk pesakit, okay? Jari telunjuk sebelah kanan. Kalau yang Muslim, kalau masa tahayat tu dia baca, masa dia mengucap tu dia akan angkat jari, okay? Jari ni, dia angkat jari telunjuk. Ambil darah, kemudian lapkan dengan tisu. Mana tisu tadi? Sekejap ni saya ambil tisu. Okey. Darah yang diambil, lap darah tersebut dengan tisu. Ambil darah jari sebelah kanan, ya. Ambil darah dia, kemudian masukkan dalam botol. Botol ni dia akan air dia, okey, masukkan ke dalam botol. Tisu tadi. Okey, 2. Botol 3 untuk pesakit minum. Sebab mereka yang terkena sihir, indikator dia adalah minum air sihat enzim ni yang masam, dia rasa pahit. Ataupun dia rasa busuk, dia akan muntah. Okay? So, anda cuma bagi dia minum, segup demi segup. Dia minum, pahit lagi tak? Pahit. Okay, tak apa. Maknanya memang ada makhluk halus bersama dia. Apa yang anda kena buat? Anda kena beritahu makhluk halus tadi, wahai bangsa lautan, bangsa daratan, masuklah ke dalam botol. Yang botol pertama tadi kena buka lah. Kalau tak, dia tak boleh masuk.
Okey, botol pertama, botol kedua. Masuklah kamu ke dalam botol ini dengan perintah Tuan Penyair. Okey. Yang botol ni ada bersama dengan pesakit, tak apalah. Okey. Yang setelah kita beritahu bangsa lautan, bangsa daratan, masuklah ke dalam botol ini dengan perintah Tuan Penyair. Jangan cakap dengan perintah aku. Dengan perintah aku kena jawablah. Jadi supaya senang, kita cakap dengan perintah Tuan Penyair. Okey. Kemudian minta pesakit minum seteguk, masam ke pahit. Kalau sekiranya pahit lagi, anda terus lagi cakap, wahai bangsa lautan, bangsa daratan, masuklah ke dalam botol ini dengan perintah Tuan Penyair. Okey, minta pesakit minum. Ulang sehinggalah pesakit itu kata air dah rasa masam. Okey, bila air yang pesakit minum ni rasa masam, maka cepat-cepatlah botol ni ditutup. Dan kedua botol ini hendaklah dibuang ke dalam sungai atau longkang besar di mana airnya mengalir terus ke laut. Okey. Kemudian ada lagi satu botol ni, minta pesakit teruskan minum. Okey, habiskan pada masa itu juga. Senang kan? Mudah kan? Tak payah jumpa bomoh, tak payah habis duit, tak payah orang satu kampung tahu orang ni kena sihir, jumpa bomoh tu, jumpa bomoh ni. Dah, kalau adik-beradik boleh sebuah adik-beradik. Suami isteri boleh buat suami isteri. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.